Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk menilai tahap kecekapan pengurus syarikat umrah dan ziarah dalam menguruskan pakej umrah di Malaysia. Jadi saya Muhammad Sabri Jamaluddin bersama-sama penulis yang lain iaitu S. Salahuddin bin Haji Suyorno dan juga Khairul Azhar bin Mingrangani daripada UiTM Alor Gajah, Melaka. Jadi kertas kerja ini sebenarnya memfokuskan kepada pengurus syarikat, atau lebih dikenali sebagai CEO, Ketua Pegawai Eksekutif dalam syarikat umrah dan ziarah, yang mana kedudukannya sangat dihormati, yang mana juga memastikan dalam penurunan naik dan juga turun syarikat diletakkan di atas bahu individu yang bernama kepada CEO ini. Jadi pengurus syarikat ini sudah pasti digunakan sebagai satu kajian dalam penyelidikan dan penulisan artikel ini, yang mana bertujuan untuk menilai tahap kecekapan mereka dalam menguruskan syarikat. Jadi justru artikel ini objektif utama dia adalah untuk menilai tahap kecekapan dan juga memfokuskan objektif utama kajian ini adalah untuk menilai tahap kecekapan pengurus syarikat dalam pengurusan pakej umrah dan juga haji, yang mana dalam kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang merupakan secara soal selidik sebagai kaedah untuk mengumpul data. Jadi insya-Allah kajian yang sangat menarik sebenarnya untuk ditonjolkan kepada masyarakat, yang mana hasil dapatan data-data tersebut akan dianalisis menggunakan pakej statistik iaitu SPSS versi yang ke-26. Jadi kesimpulannya apa yang didapati adalah hasil kajian ini iaitu semua pengurus syarikat yang terlibat sebagai responden menunjukkan tahap kecekapan yang sangat baik dan juga berjaya melaksanakan semua aktiviti kerja yang terkandung dalam pengurusan standard kemahiran pekerja kebangsaan ataupun NOS bagi mutawif umrah dan juga haji peringkat yang kelima. Jadi justru kajian ini diharap dapat menyumbang banyak dalam pembangunan kemahiran insaniah dan juga dalam industri pelancongan Islam termasuk umrah dan juga haji di Malaysia. Jadi kita pergi secara umumnya pengenalan. Jadi sudah pasti kita mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi dari Sunan Al-Kubra yang bertajuk berikanlah upahnya sebelum keringnya peluh yang ada pada dahinya. Jadi justru bagaimana tanggungjawab seorang pengurus ini bukanlah satu pekerjaan yang mudah, kerana setiap keringat yang diberikan dan dilakukan, yang dilaksanakan oleh pengurus syarikat ini dalam memastikan syarikat tersebut dapat beroperasi dengan baik, dapat memenuhi piawaian dengan baik dan dapat melaksanakan segala hal ehwal kebajikan kepada para pekerjanya, ianya merupakan satu titik tolak yang perlu dibanggakan dan perlu dihargai peranan sebagai seorang pengarah urusan sebuah syarikat ataupun CEO. Justru dalam kajian ini antara perkara yang menjadi pernyataan masalah dia adalah yang pertama sekali, banyak sekali syarikat-syarikat di Malaysia menjanjikan sesuatu kepada jemaah umrah dan ziarah tetapi tidak dalam pakej umrah yang telah dibina. Yang keduanya mengambil wang daripada jemaah tanpa mengeluarkan bukti pembayaran seperti resit dan juga invoice. Yang ketiga mengenakan caj tambahan ke atas jemaah tanpa kebenaran jemaah. Yang keempat masalah mengenai visa umrah yang tertangguh kerana jemaah tidak dapat mempunyai quorum yang mencukupi sehingga tarikh yang mempunyai bilangan yang besar. Yang kelima, menganjurkan kursus umrah yang tidak sesuai dengan menjemput penceramah yang tidak mempunyai kompetensi cemerlang sebagai mutawif. Yang keenam, kaki tangan syarikat yang dipilih oleh syarikat dilihat tidak mengamalkan protokol dan membawa imej dan nama syarikat ketika berurusan dengan umrah dan haji, iaitu pelanggan-pelanggan mereka. Dan yang terakhir sekali adalah terms dan juga condition dalam borang pendaftaran jemaah sebagai tidak jelas dan dapat memberikan makna yang jelas kepada polisi perlindungan jemaah haji ini. Oleh yang demikian, pernyataan-pernyataan masalah tadi itu sebenarnya dibentangkan dalam kajian ataupun dalam penulisan artikel ini sebenarnya untuk mencari di mana sebenarnya titik temu ataupun titik tolak yang mana mungkin benda ini adalah sebagai salah satu daripada
apa orang kata, tohmahan kepada pengurus syarikat semata-mata ataupun ianya adalah benar. Justru kajian ini sebenarnya bertitik tolakkan juga kepada objektif pendidikan. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap kecekapan pengurus syarikat dalam membuat pengurusan pakej umrah dan juga haji. Dan yang kedua adalah menganalisis tahap kecekapan pengurus syarikat dalam membuat pengurusan pakej umrah dan juga haji. Jadi persoalan yang ingin dikemukakan dan ingin dijawab adalah apakah tahap kecekapan pengurus syarikat dalam membuat pengurusan pakej umrah dan juga ziarah. Dan yang kedua adalah apakah analisis tahap kecekapan pengurus syarikat dalam membuat pengurusan pakej umrah dan juga haji. Jadi justru skop kajian ini sebenarnya hanya memfokuskan kepada pengurus syarikat yang hanya terdapat di Negeri Sembilan sahaja. Travel agency yang bernaung yang berdaftar secara sah dengan Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya Malaysia yang hanya di Negeri Sembilan sahaja. Dan pada masa yang sama, status travel agency tersebut hanyalah berstatus ibu pejabat ataupun HQ yang terdapat di Negeri Sembilan. Dan yang ketiganya adalah syarikat-syarikat yang dikaji ini mestilah mempunyai lesen yang mana mengandungi IOTU, inbound, outbound, ticketing dan juga umrah. Ataupun singkatannya adalah IOTU. Okey. Jadi berikut adalah kriteria pemilihan pengurus syarikat, iaitu jantina, tak kisah lelaki dan juga perempuan, berumur 18 tahun ke atas dan pengalaman sebagai pengurus syarikat minimum 3 tahun. Dia pernah berpengalaman dalam sebagai seorang pengurus syarikat. Jadi kajian-kajian yang saya telah ambil melalui tesis penyidikan, lecture LR-nya daripada tesis penyidikan, artikel yang terbitkan jurnal berindeks, buku dan juga akhbar. Okey. Jadi saya ingin ringkaskan dalam kajian ini, sebenarnya hasil dapatannya apa yang kita boleh lihat adalah yang mana kalau kita tengok kat sini juga sebelum saya pergi ke situ, persempilan yang telah saya sebenarnya penduduk yang mewakili wakil pengurus syarikat umrah dan ziarah di Malaysia akan menunjukkan sejumlah besar 317 syarikat secara keseluruhannya. Namun penyidik telah memberi tumpuan kepada pemilihan sampel untuk penduduk pengurus syarikat umrah dan ziarah hanya di Negeri Sembilan sahaja. Jadi kita mengikut kaedah persempilan Krejci Morgan 1970, yang mana akhirnya kita melihat sampel kita semakin mengecil, dan seperti mana dalam yang terdapat dalam jadual ini, di Negeri Sembilan hanya ada 14 buah syarikat sahaja yang terdapat. Jadi justru kita ambil keseluruhan syarikat tersebut dan kita menjadikan mereka ini adalah sebagai sampel dalam kajian kita. Okey. Okey, jadi dapatan yang kita dapat adalah kadar respon dia yang pertama sekali menunjukkan 14 pengarah urusan itu mendapat menjawab dengan baik, yang mana membawa peratusan 100%, yang mana jumlah soal sidik yang kita dapat semula adalah sebanyak 14 soal sidik, yang mana peratusannya adalah 1%. Alhamdulillah, dapatan ini sangat baik, kadar respon mereka sangat baik. Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini kita tengok berapa tahun pengalaman sebagai pengurus syarikat, iaitu 3 hingga 5 tahun, kekerapan seramai 6 orang, 5 tahun ke atas kekerapan seramai 8 orang. Manakala kalau kita tengok dekat sini, peringkat umur pula 31 hingga 40 tahun adalah seramai 1 orang, 41 hingga 50 tahun seramai 8 orang, dan 50 tahun ke atas seramai 5 orang. Manakala kelayakan akademiknya adalah diploma seramai 5 orang, sarjana ataupun PhD kosong, dan juga ijazah sarjana muda ada seramai 7 orang. SPM 2 orang. Okey. Jadi analisis Cronbach alpha dekat sini kita memperoleh 0.794 0.794 di sini. Okey. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini secara keseluruhannya? Yang pertama sekali adalah daripada sudut menguruskan pembangunan pakej umrah dan juga haji, apa yang kita peroleh di sini adalah menunjukkan kadar MIM 4.7, maafkan saya, 4.0, yang mana jumlah di antara 3.68 hingga 5.00, yang menunjukkan semua baik. Alhamdulillah, kategori pencapaian min item menunjukkan keseluruhan semua baik bagi menguruskan permohonan pakej umrah dan juga haji. Manakala bagi menguruskan logistik berjamaah juga purata di antara 4 hingga 5 julat min mereka yang menunjukkan baik, dan juga
memohon visa umrah pun menunjukkan 3 hingga 5.00 dan menunjukkan julat min yang sangat baik. Manakala galakan bimbingan ibadat umrah pula, yang mana kategori pencapaian min juga menunjukkan sangat baik, yang mana 4.00 dan hingga 5.00. Manakala pilih dan melatih pegawai syarikat juga menunjukkan min yang sangat baik, di antara 4.00 hingga 5.00. Okey. Dan juga akhir sekali, kalau kita tengok dekat sini, secara kesimpulannya menunjukkan satu progres yang sangat baik oleh para pengurus syarikat di Malaysia, yang mana mereka ini menunjukkan satu kompetensi yang sangat baik dalam mengurus syarikat umrah dan juga ziarah mereka, dalam memastikan memberi keselesaan yang sangat bermanfaat kepada para tetamu Allah ataupun duyufur rahman yang mengikuti pakej-pakej yang ditawarkan oleh mereka. Dan saya pasti pembentangan ini secara ringkasnya hanya menunjukkan ataupun memfokuskan kepada apa orang kata, penilaian yang lebih terurus mengikut NOS, National Occupational Standard, yang ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia, KSM, yang juga Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di Malaysia. Jadi saya rasa itu saja pembentangan saya. Jadi aku qauli hadza wastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.